Siapa bercita-cita nak berjumpa dengan Tuhan dia, naklah dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Amalan soleh tu biasanya jalan untuk kita sampai kepada Tuhan. Jalan kita mendapat keredaan Allah, kasih sayang Allah. Tetapi terkadang tuan-tuan sekalian, orang yang buat taat tu tak dapat dekat dengan Tuhan. Sebaliknya orang yang buat maksiat pula dapat dekat dengan Tuhan. Ni nak cerita dia malam ni kan. Bukanlah pula kita suruh tuan-tuan buat maksiat, taklah. Berjaga-jaga. Jangan angkuh, jangan sombong. Tuhan tak suka orang sombong. Sebab itu tuan-tuan sekalian, para waliullah, mereka kuat tuan-tuan sifat takut mereka kepada Allah. Takut hati mereka tu dipesongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan kau pesongkan hati kami ya Allah setelah engkau bagi kami petunjuk. Mula-mula panas tu. Main nak petang dia jadi redup. Tuan-tuan nampak tak? Bukan calon-calon orang tuan-tuan. Timbalan presiden, naib presiden. AJK PAS Pusat. Tuan-tuan tengok dia bercakap di parlimen. Kita dengar pun nak takut. Seolah-olah macam mereka tak pernah tentang berada dalam gerakan Islam. Seolah-olah mereka tak pernah kenal ulama. Seolah-olah. Sedangkan mereka pernah ditabiah oleh ulama. Bila Allah pesongkan hati dia, aduh, takut kita. Jadi kita kena banyak takut. Dan jangan kita pandang rendah pada orang yang ahli maksiat. Mana tahu buat dia berubah. Dia lebih baik pada kita nanti kan. Jadi kita minta kepada Tuhan, tolong jangan pesongkan hati kami ni. Ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati Syekh Ibnu Atha Al-Askandari, sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul wa qada alaika bizambi fakana sababan fil usul. Lagi sekali, rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa qada alaika bizambi fakana sababan fil usul. Makna lebih kurang, terkadang dibukakan bagimu pintu taat dan tiada dibukakan bagimu pintu qabul, dan dihukumkan atasmu dengan dosa,
maka adalah dosa itu akan sebab sampai kepadanya. Kerana bahwasanya orang yang mukmin itu apabila jatuh daripadanya dosa, maka jadilah ia menyesal dan ihtiqar dirinya, maka adalah demikian itu sebab dalam sampainya. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak sebut, Syekh Ibn Atta' nak sebut, sampai kita kepada Allah itu kadang-kadang bukan dengan jalan taat. Sampai kita kepada Allah itu kadang-kadang atas jalan maksiat. Itu yang kita nak kena jaga. Jangan kita hina orang yang buat maksiat. Kadang-kadang orang yang buat maksiat ni tuan-tuan, dia diterima oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat ni kadang-kadang dia boleh jadi kekasih Allah. Orang yang Tuhan sayang, orang yang Tuhan kasih. Pasal apa? Bila dia jatuh maksiat, dia menyesal, dia bertaubat. Lepas dia bertaubat, dengan bersungguh-sungguh taubat, Allah terima taubat dia. Dia sampai kepada Allah, dia menjadi kekasih Allah. Kadang-kadang orang buat taat ni tuan-tuan sekalian, dia tak sampai kepada Allah. Dia buat taat dengan jalan takabur, sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah Ta'ala tak kasih, la yuhibbul mutakabbirin, tak kasih pada orang yang sombong. Artinya Allah benci kepada orang yang sombong. Walaupun orang sombong tu buat taat. Jadi nak sampai kepada Allah ni tuan-tuan sekalian, biasanya dengan taat lah. La yazalu yatakharrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku. Hamba-Aku yang nak mendekatkan diri kepada Aku bin nawafil, dengan mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Ibadat sunat ni membawa kita takharrub kepada Allah, dekat dengan Allah. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Itu biasalah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa bercita-cita nak berjumpa dengan Tuhan dia, naklah dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Amalan soleh tu biasanya jalan untuk kita sampai kepada Tuhan. Jalan kita mendapat keredaan Allah, kasih sayang Allah. Tetapi terkadang tuan-tuan sekalian, orang yang buat taat tu tak dapat dekat dengan Tuhan. Sebaliknya orang yang buat maksiat pula dapat dekat dengan Tuhan. Ni nak cerita dia malam ni. Kan? Bukanlah pula kita suruh tuan-tuan buat maksiat. Taklah. Berjaga-jaga. Jangan angkuh, jangan sombong. Tuhan tak suka orang sombong. Baik itu tuan-tuan sekalian, para waliullah, mereka kuat tuan-tuan sifat takut mereka kepada Allah. Takut hati mereka tu dipesongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan kau pesongkan hati kami ya Allah setelah engkau bagi kami petunjuk. Mula-mula panas tu. Main nak petang, dia jadi redup. Tuan-tuan nampak tak? Bukan calang-calang orang tuan-tuan. Timbalan presiden, naib presiden. AJK PAS pusat. Tuan-tuan tengok dia bercakap di parlimen. Kita dengar pun nak takut. Seolah-olah macam mereka tak pernah tuan-tuan berada dalam gerakan Islam. Seolah-olah mereka tak pernah kenal ulama. Seolah-olah. Sedangkan mereka pernah ditarbiah oleh ulama. Bila Allah pesongkan hati dia, aduh, takut kita tuan. Jadi kita kena banyak takut. Dan jangan kita pandang rendah pada orang yang ahli maksiat. Mana tahu kot dia berubah. Dia lebih baik pada kita nanti kan. Jadi kita minta kepada Tuhan, tolong jangan pesongkan hati kami ni. Kan? Mari kita tengok dulu dia punya apa. Kita kata dia punya matan ni. Bila kita Tok Guru saya pesan, kita ni ibarat masuk hutan. Masuk hutan tebal berlukak. Nak buat apa?
Bukanlah rempuh macam tu ya. Kena buat denai dulu. Bawa barang cantai-cantai bawa lorong kan. Kita tahu ke mana nak masuk, ke mana nak keluar. Lepas tu kita besarlah lorong tu. Lama-lama buh tanah merah. Lama-lama buh tar. Lari laju. Yang rempuh macam tu ya. Jadi matan ni kita faham dulu. InsyaAllah lepas tu kita faham apa yang nak dihuraikan oleh Tok Pula malam ni insyaAllah. Rubbama ni terkadang. Kadang-kadang. Fatahalaka, Allah membukakan bagi engkau babat ta'ah, pintu ta'at. Kadang-kadang Allah buka kita pintu ta'at. Allah bagi hidayah. Kita boleh buat ta'at. Dapat bila Tuhan bagi hidayah, kita dah terbuka pintu hati, teringin nak buat ta'at. Kemudian Allah bagi kita taufik. Taufik ni takyid, kekuatan untuk buat ta'at. Kita boleh buat ta'at tentu bukan dengan riang kita, kederat kita, ilmu kita. Semata-mata taufik dan hidayah daripada Allah. Betul tuan? Kadang-kadang orang dekat masjid pun dia tak boleh main masjid. Orang jauh boleh main. Seorang sahabat ni tersediaan namanya Sauban. Sauban ni rumah dia dengan masjid Nabi tu sejam perjalanan. Jalan kaki sejam. Main sejam, balik sejam. Tiap-tiap waktu dia jalan kaki main masjid. Mayang berjemaah tak tinggal. Tuhan bagi dia taufik. Orang jauh boleh main. Orang dekat kadang tak boleh. Dia boleh panjat gunung Kinabalu. Dia boleh panjat gunung Himalaya. Tangga masjid tak kuat. Tangga masjid tak boleh. Jadi kita kena ingat yang kita boleh main masjid, boleh buat taat semata-mata taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata Allah Taala, kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu boleh buat ni semata-mata bi fadlillah, anugerah daripada Allah Taala. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah, kurniaan Allah, kita boleh buat taat. Kadang-kadang Tuhan buka pintu hati kita untuk mengerjakan taat. Itu pun dah satu anugerah besar dah tu. Tetapi kata Tok Pula, kata Syekh Ibn Atta' ni, wa ma fatahalaka, dan tidak dibuka bagi engkau babal khabul, pintu terima taat. Kita pertama tuan-tuan, kita minta boleh buat taat. Yang kedua, taat yang kita buat ni kita nak Tuhan terima. Kalau Tuhan tak terima tuan-tuan, tak ada nilai ibadat kita ni. Ibadat kita, semayang kita, puasa kita, apa yang kita buat ni, kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Imam Ghazali cerita tuan-tuan, dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dia kata kalau ibadat kita Tuhan terima, ibarat persembahan kita ke raja terima. Katalah kan Sultan Perak nama Batu Hampak, pondok saya. Saya ni ada kebun durian tuan-tuan. Contohlah, bukan betul, contoh. Mudah faham. Saya pilih 5-6 biji durian yang cantik-cantik. Saya pergi sembah kat raja. Raja terima durian yang saya hadiah kat raja tu. Agak-agak raja nak bagi kat saya berapa duit? Takkanlah RM5 kot, RM50 kot. Raja apa? Menteri besar, tuanku, bagi kat Ustaz Siddiq RM5,000. Tu dia. Raja. Durian 5 biji, dia bagi RM5,000 tuan. Kalau raja terima RM5,000 dia bagi. Kalau raja tak terima, hang jual durian tu apa dia? Hang duduk tepi jalan, kuat-kuat sebiji RM10, RM20, RM100 je lah. 5 biji baru RM100 je. Tu pun kalau tak pecah pungkok. 2-3 hari orang tak beli, sampai seminggu orang tak beli, pecah pungkok, hang ikat dengan getah, keluar gas, berapa duit nilai dia? Lain-lain buat tempoyak. Kalau raja tak terima, tak ada nilai. Begitulah ibarat, kata Imam Ghazali, ibadat kita kalau Allah terima, nilainya besar. 2 rakaat sebelum maghrib kita buat sunat
qabliyah sebelum maghrib lebih baik pada isi dan dunia ni. Kalau Tuhan terima. Tuhan tak terima, tak ada nilai. Lepas tu kita minta tuan-tuan, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Kan kita berdoa malam Ramadan kan? Apa kita minta? Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, makbulkanlah, terimalah sembahyang kami ya Allah. Wa siyamana, puasa kami. Wa ruku'ana, rukuk kami. Wa sujudana, sujud kami. Minta ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan tu diterima oleh Allah Ta'ala. Wa tammim taqsirana, sempurnakanlah taksir, kekurangan ibadat kami sepanjang Ramadan ni. Tu yang kita doa bulan Ramadan tu. Kerana tuan-tuan, kita puasa ke kita apa ke, kalau Tuhan tak terima tak ada nilai. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ila jum' wal ataf wal atash. Berapa banyak Nabi kata orang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Bangun malam buat letih. Apa syarat Tuhan nak terima? Tuhan letak syarat. Tuhan kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima orang yang beribadat ni, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa saja tuan-tuan, ibadatnya Tuhan terima. Kalau orang tak ada sifat takwa, Tuhan tolak ibadat hang, buat letih. Siapa yang bertakwa? An yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yishkara fala yukfara. Kata Imam Mujahid, takwa an yuta'a fala yu'sa. Allah ditaati dan Allah tidak dilupai, diderhakai. Hang semayang-semayang tapi hang buka aurat, derhaka kat Tuhan. Semayang-semayang minum arak. Hang semayang tapi berjudi. Agak-agak Tuhan nak terima tak? Tuhan kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat orang yang bertakwa, yang sentiasa taat perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tuhan tak terima, Tuhan kata dia tak terima. Dia cuma terima orang yang bertakwa. Macam kita dengan mak kita lah tuan-tuan. Kita bagi duit kat dia, dia terima ke tak? Dia boleh terima, dia boleh tak terima. Tapi kalau kita duk maki dia, mai balik-balik Kuala Lumpur tu, kata kat mak kita, jerkah mak kita, maki mak kita. Lepas tu kita nak balik. Mak, aku nak balik dah. Nah, 100. Ingat mak kita kebulok dengan 100 yang kita nak bagi tu. Dia tak terima tuan-tuan. Sebab kita derhaka kat dia. Lepas tu nak bagi dia 100. Aku tak bulok. Kalau kita baik dengan dia, mak cik tak balik mak. Mak ambil lah duit 100. Mak kita terima dengan sejuk hati. Kan? Apatah lagi Allah Ta'ala, hang lawan dia, hang derhaka kat dia. Lepas tu nak sembahyang, aku bulokkan sembahyang hang. Tuhan tak terima. Tuhan dah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima ibadat orang yang bertakwa. Buat yang Tuhan suruh, yang tinggal larangan Allah dalam kehidupan dia tadi. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Bila Tuhan tak terima, kita tak dekat dengan Tuhan. Kita jauh dengan Allah. Kita sembahyang, tapi kita jauh. Kita buat taat, tapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fatahalaka babal qabul. Tapi Tuhan tak buka pintu qabul, pintu penerimaan. Bila Tuhan tak terima kita tuan-tuan, ibadat kita, maka kita makin jauh dengan Allah, bukan makin dekat. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Nabi kata berapa banyak orang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Baik tu, bukan setakat kita minta Allah Ta'ala bagi kita taufik dan hidayah. Yang pentingnya kita nak ibadat kita, Tuhan terima. Bina diri sebagai insan takwa. An yuta'a fala yu'sa. Wa an yuzkara fala yunsa.
Allah Ta'ala sentiasa diingati, sama sekali tidak dilupai. Wa ayyushkara fala yukfara. Allah Ta'ala disyukur akan nikmat dia. Kita tak kufur akan nikmat Allah. Ibadat orang macam ni, insya-Allah Tuhan terima. Terkadang makna kata kita ni, makna kata terkadang orang yang buat taat tu dia tak dapat dekat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang. Wa qada 'alaika bizambi. Ya. Kadang-kadang kamu telah melakukan dosa. Kamu buat dosa, kamu buat maksiat. Fakana sababan fil usul. Maka ada sebab pada asal. Asalnya kita buat maksiat. Kemudian kita menyesal, kita merendah diri, kita hina diri kita. Apalah aku ni, bukan aku tak tahu arak ni mabuk. Bukan aku tak tahu yang arak ni dilarang oleh Allah. Yang aku pergi minum buat apa? Kita menyesal diri kita. Kita hinakan diri kita. Kita merayu kepada Allah sungguh-sungguh. Minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Yanzilullah azza wa jalla kulla laylatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Allah berfirman, turun Allah Ta'ala ke dunia ni 1/3 akhir malam. Pukul 3, 4, 5 pagi Tuhan turun ke dunia ni. Kata ulama, maksud Tuhan turun, pintu langit terbuka luas. Rahmat Allah mencurah-curah ketika itu. Bangunlah tengah malam tuan-tuan. Waktu yang amat mustajab doa. Fayaqul, berfirman Allah Ta'ala, man yad'uni fastajiba lahu. Siapa antara kamu yang nak meminta, mintalah. Aku akan perkenankan permintaan dia. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang nak minta, siapa yang nak meminta, minta aku nak bagi. Siapa nak berdoa, berdoa aku nak makbul doa dia. Siapa nak minta, minta aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun, aku nak ampun dosa dia. Kena waktu mustajab, kita angkat tangan. Orang yang buat dosa ni, angkat tangan ke langit, merayu kepada Allah, minta ampun. Kena waktu mustajab, Tuhan ampun dosa dia. Maka Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, yang buat dosa tadi ni, dia menghina diri dia, dia bertaubat, Tuhan terima taubat dia, dia jadi kekasih Allah. Orang yang buat ibadat tapi dia buat maksiat, Tuhan tak terima ibadat dia. Apatah lagi kalau dia sombong, dia angkuh. Kan? Tuhan kata Tuhan tak terima. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak kasih, yakni Allah benci dekat orang sombong. Jadi orang buat baik, buat taat, Tuhan benci. Tetapi orang yang buat dosa, buat maksiat, sebaliknya menjadi kekasih Allah. Kadang-kadang. Tapi kalau orang yang buat taat merendah diri kepada Allah, Allah lebat lagi lah nah. Kita nak yang tu pula. Buat taat dan kadang merendah diri pada Allah. Apa yang Tuhan larang kita tak buat. Yang Tuhan suruh semua kita buat. Oh lagilah Tuhan terima. Tak? Kadang-kadang. Terkadang. Sebab itu tuan-tuan sekalian. Maknanya penerimaan Allah Ta'ala ni. Bukan pasal ibadat sebenarnya. Pasal sejauh mana kita menghinakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tuhan suka kita hina diri. Merendah diri amat disukai oleh Allah. Tuhan benci orang sombong. Jangan sombonglah tuan-tuan. Kita jadi macam padi. Lagi banyak ketaatan kita buat, lagi tunduk, lagi tunduk, lagi tunduk. Padi itu lagi bersih, lagi tunduk, lagi tunduk. Jangan sombong. Jangan angkuh. Allah tak suka orang yang angkuh. Lebih kurang macam tu tuan-tuan faham kot dia punya apa? Matan dia. Kita tengok apa syarah dia. Kata musannif rahimahullah ta'ala, terkadang
dibukakan bagimu pintu taat. Pintu taat ni tuan-tuan, yang pertamanya Allah hantar malaikat namanya malaikat mulhim. Malaikat mulhim. Dia mai bawa ilham. Malaikat mulhim ni dia mai bawa ilham. Tuan-tuan terasa tak? Bila tuan-tuan terjaga lebih kurang mungkin 4 pagi, 4:30 pagi. Bila tersedak jaga. Kita duduk mai kuliah kan, dengar kata kelebihan tahajud apa. Ada tak teringin nak bangkit tahajud? Nak semayang tahajud. Ada tak keinginan tu? Bila ada keinginan tu, malaikat yang cium tu namanya malaikat mulhim. Bisikan dia tu namanya ilham. Dalam kitab tasawuf dia panggil qatir. Bisikan malaikat yang mengetuk hati kita. Hingga teringin kita nak bangkit tahajud. Kita dah dapat ilham. Tapi tuan-tuan kena ingat. Bila tuan-tuan dapat dah mana keazaman nak bangkit tahajud tu, baru dapat ilham. Taufik tak dapat lagi. Kita gaya nak bangkit. Dia main. Lah, nak kalut pergi mana? Malam ni baru pukul 4:30. Tahajud pukul 6 pun ada. Tidaklah balik. Itu namanya setan haram jadah. Dia tak bagi can tuan. Berlawan lah. Kalau Tuhan bagi kita taufik, kekuatan, kita bangkit terus ambil wuduk. Hingga kita mengerjakan solat. Bila dapat ilham dan taufik, itulah baru kita dapat mengerjakan taat. Tu maksud Tuhan buka pintu taat. Pintu hati kita boleh mengerjakan taat kepada Allah. Bangunlah tuan-tuan tengah malam. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Kita banyak masalah. Masalah anak-anak, masalah COVID, masalah macam-macam masalah. Masalah negara, masalah perpaduan ummah. Macam-macam kita hadapi masalah. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu dia. Jadi terkadang kita telah dibuka oleh Allah pintu taat. Wa ma fatahalaka, wa ma sini manafi. Tidak dibukakan bagi engkau babal khabul, pintu terima. Kita nak tuan-tuan, bukan setakat kita boleh buat taat, kita nak Tuhan terima ibadat kita ni. Itu dia. Kadang-kadang Tuhan tak terima. Macam mana hantar Tuhan tak terima? Kalau Tuhan terima tuan-tuan, kita akan berubah kehidupan kita. Tuan-tuan tengok orang yang duduk main masjid. Dia ada peningkatan. Kan? Ada peningkatan. Dia main masjid dengan kuliah dengan teliti. Sembahyang jemaah dengan baik. Setahun dia duduk main masjid, duduk dengan kuliah, dia berubah dah. Kehidupan dia mula berubah. Rumah tangga dia berubah. Ilmu dia makin bertambah. Itu tanda Tuhan terima tu. Kalau duduk macam tu, tak berubah apa. Ada orang tu bukan kita nak kata pula, tapi itulah yang kita lihat. Dia main masjid pasal pencin. Dia bukan tegak kuliah. Dia pergi duduk luar. Orang kuliah depan, dia kuliah belakang. Tiap-tiap hari main masjid. Tapi apa pun tak ada. Ilmu tak bertambah, ibadat tak bertambah. Itu maknanya, makna kata alamat Tuhan tak terima. Kalau Tuhan terima, kita berubah. Daripada kita main semayang fardu, ditambah dengan qabliyah lagi. Tambah dengan ba'diyah lagi. Tambah dengan sunat duha lagi. Tambah dengan tahajud lagi. Dulu sebelum main masjid, tuan-tuan, dia tak pernah derma. Dia main masjid, mula dah dia bagi duit. Paling tidak 2-3 ringgit, dia tahu juga dalam tabung masjid. Dia mula dah jadi orang yang suka bersedekah. Dia berubah, hidup dia berubah. Kerana ilmu dia makin bertambah. Dulu dia ibadat, dia pun tak tahu aku semayang betul tak betul. Tapi sejak dia main mengaji tu, dia mula muhasabah. Bacaan Fatihah dia, rokok, sujud dia. Dia mula dah. Maknanya itu tanda Tuhan terima. Kita berubah dah hidup kita. Dengan kita menambahkan, bukan setakat yang fardu, yang sunat-sunat kita makin tambah. Kan? Jadi ni tanda Tuhan terima. Ya. Tapi kalau Tuhan tak terima, duduk macam tu. Tak berubah. Duduk lagu tu lah. Hidup dia. Itu dia. Jadi nak abaknya, terkadang orang buat taat, Tuhan tak buka pintu kabul, pintu penerimaan.
Ada seorang tuan-tuan namanya, tak silap saya, Atta' As-Sulami. Ni Imam Ghazali cerita, Atta' As-Sulami. Dia ni tuan-tuan, kerja dia sulam kain. Dia sulam kain, dia buat kain. Buat kain daripada benang kan, benang, tenun, buat kain. Masa tu belum ada mesin. Mesin tenun belum ada. Mesin tenun dengan tangan. Dia tenun kain, bila jadi kain, dia pergi jual di pasar. Dia jual di pasar tuan-tuan, daripada pagi sampai petang. Orang tak beli kain dia. Orang pegang, belik-belik lepas. Belik-belik lepas. Orang tak beli kain dia. Agak petang sikit, ada satu orang hamba Allah pegang. Syekh, berapa duit ni? Kain ni berapa duit? Katalah contoh kan, RM20. Contoh lah bukan ni. Contoh RM20. Kawan tu kata, boleh kurang tak? Kurang berapa? Minta RM10. Dia letak 20, kawan ni minta kurang RM10. Kenapa tuan minta kurang kain saya ni? Kawan tu kata, kain hang ni tak elok. Warna dia tak terang. Tenunan dia kasar. Kawan yang nak beli ni kritik kain dia. Bila dengar kain dia yang tenun, dia tenun kain-kain yang dia tenun tu dikritik, dia menangis teresak-esak. Atta' As-Sulami. Dia teriak sungguh macam budak-budak. Hingga menyebabkan si pembeli ni rasa kesian. Beginilah tuan. Tuan tak payah teriak lah. Saya sanggup bayar dengan harga yang Tuhan nak. Tuan nak. RM20 dia ambil duit nak. Atok kata bukan yang ni yang aku teriak. Yang aku sedih bukan pasal duit. Kamu tahu tak, dia kata. Aku nak buat kain ni menghabiskan masa semalam-malaman. Aku dah curah kemampuan yang ada pada aku. Segi ilmu aku, kekuatan yang ada pada aku, kesungguhan yang ada pada aku curah habis. Inilah hasil kain ni. Aku rasa kain ni cantik dah, elok dah. Tetapi bila dibentang depan orang yang alim, yang mengetahui selok-belok kain, nampak cacat celah dia. Cacat-cacat dia kasar, warna tak terang, macam-macam. Sebelum ni aku tak nampak. Aku rasa elok dah. Tapi bila dibentang dengan depan orang yang lebih pandai daripada aku, nampak sangat cacat celah dia. Macam manalah amal ibadat aku. Besok bila dibentangkan di hadapan Allah Rabbul Jalil, di padang mahsyar hari kiamat, di hadapan Allah yang amat mengetahui, sudah tentu terserlah kecacatan amal ibadat aku. Yang ni yang buat aku menangis. Kata Atta' As-Sulami. Jadi ahli sufi ni tuan-tuan, dia pasti muhasabah diri dia. Segi amal ibadat mereka begitu begini, supaya mereka dapat berbetul mana benda yang tak betul. Kita pun patut jadi macam itulah. Kita muhasabah semayang kita, kan, kehidupan kita, rumah tangga kita, kalau kita meniaga perniagaan kita, semua kita kena sentiasa bermuhasabah. Sebelum Allah hisap kita, kita hisapkan dulu diri kita ni. Itu maksud dia. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, terkadang dibuka bagimu pintu taat. Ya. Dan tiada dibukakan bagimu pintu qabul. Tuhan tak buka pintu qabul, pintu penerimaan. Kalau ibadat kita ni Tuhan terima, kita bertambah dekat dengan Allah. Kita bertambah kasih kepada Allah. Itu makna bertambah dekat. Kita terasa diri kita bertambah hina di hadapan Allah. Kita terasa kita ni serba kekurangan. Kita sentiasa terasa Allah tu maha hebat dan agung. Tuhan buka pintu taat. Kadang-kadang Tuhan tak buka pintu penerimaan, pintu kabul. Ya, itu dia. Tak dibukanya pintu kabul. Dan dihukumkan atasmu dengan dosa. Dan terkadang kamu ni dihukum dosa. Kamu buat dosa.
Kadang-kadang kamu buat maksiat, maka adalah dosa itu, dia kata, akan sebab sampaimu kepadanya. Sebaliknya kadang-kadang dengan sebab kita buat dosa, dengan dosa kita buat tu, kita sampai kat Tuhan. Menjadi kekasih Allah. Bertambah dekat kita dengan Allah. Orang yang buat dosa, tuan-tuan, dia merayu sungguh kat Tuhan. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Terimalah tobat aku, ya Allah. Kalau engkau matikan aku sebelum tobat aku diterima olehmu, ya Allah. Mana rosaklah aku, teruklah aku. Oh, dia merayu dengan penuh hati. Kan? Tuhan jawab, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan kata, wahai Muhammad, jika hamba-Ku yang bertaubat itu tanya tentang diriku, hang jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan depa. Aku dekat dengan depa. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Jadi maknanya nak dekat dengan Allah bukan semestinya dengan taat semata-mata, tetapi dengan orang yang buat dosa pun dia ada makna kata peluang untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sebab itu kalau kita orang yang buat dosa, jangan putus asa. Pintu rahmat Allah amat luas. Kita baca hari itu, tuan-tuan. Kan? Kita baca, dibandingkan bila kita ingat Allah Ta'ala yang maha memberi rahmat. Pintu rahmat, lautan kerahmatan itu cukup luas. Dibandingkan dosa kita yang sikit. Pintu rahmat dia. Sebab tu kita bila Tok Imam duk baca atas kubur kan. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau hamba-Mu yang dhaif ini Kau seksa dia dengan sebab dosanya, Kau Tuhan yang maha adil. Tetapi sekiranya Kau ampun dosanya, Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengampun. Bahkan lautan keampunan-Mu amat luas, ya Allah. Kan? Kadang dia jadi macam tu, tuan-tuan. Nak mengajak kita, jangan kita memandang rendah orang yang buat dosa. Kadang-kadang, tuan-tuan, dengan kehendak Allah, dia bertaubat, dia dekat dan rapat dengan Allah Ta'ala, bahkan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berdosa, jangan putus asa di rahmat Allah. Selagi, tuan-tuan, pintu taubat tak tertutup, selagi nyawa belum sampai ghararah, selagi matahari tak terbit ikut matahari jatuh, peluang untuk taubat masih terbuka luas. Jangan kita pula pandai-pandai. Lah, Tuhan takkan nak terima. Macam ni punya dosa. Jangan cakap lah bukan nak terima taubat. Bukan padri. Kita ni orang manusia yang nak terima taubat ni Allah Ta'ala. Yang kita pula pandai-pandai pula. Itu dia. Itu dia. Jadi kata Tok Pula Manis dikata di apa Syekh Ibn Atta' ni, terkadang dia jadi macam tu. Ya. Adalah dosa itu akan sebab sampaimu kepadanya. Dengan sebab orang tu buat dosa, dia bertaubat, dia menyesal, dia merendahkan diri kepada Allah, maka dia makna kata dia sampai kepada Allah, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah istihar, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Itu dia. Kerana bahwasanya orang mukmin itu apabila jatuh daripadanya dosa, maka jadilah ia menyesal. Ini orang beriman kena macam itulah. Bila dia kena dosa, kena cepat-cepat menyesal. Takut ni kita mati dalam dosa ni. Mati dosa teruk, tuan. Menyesal cepat-cepat. Nabi kata an-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Jalan nak mula taubat dengan menyesal. Awak aku lagu ni, tak patut aku buat macam ni. Kita salahkan diri kita. Kita merendahkan diri kita. Hinakan diri kita yang buat dosa ni. Kalau Tuhan matikan aku lala ni, aku nak jawab apa di akhirat tu? Kita dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Kita merendahkan diri, merebahkan diri kita kepada Allah. Minta ampun, ya Allah. Ampunlah dosa aku, ya Allah. Aku tak sanggup menanggung azab-Mu, ya Allah, di akhirat besok, ya Allah. Tu dia. Orang mukmin apabila jatuh daripada dosa, buat dosa, maka jadilah ia menyesal.
dan istihqar dirinya. Istihqar ni menghinakan dirinya ke depan Allah Ta'ala. Kalau kitab tuan dalam kitab kitab Minhajul Abidin, ada setengah mereka ni duk tenyeh muka ke pasir. Muka ni tempat yang paling mulia lah dalam badan kita. So muka semayang kita letak muka tempat kita pijak ni. Lantai kita pijak ni kita letak. Pasal apa? Allah suka kita hina diri tu, Tuhan suka. Bila kita buat dosa, tuan-tuan sekalian, kita tenyeh muka kita di pasir. Kita hinakan diri kita. Kita salahkan diri kita. Allah suka macam tu. Orang yang istihqar. Orang yang menghina dirinya depan Allah, Allah suka. InsyaAllah Allah terima taubat. Ni dah buat dosa, act lagi tu. Buat dosa, act. Orang mukmin buat taat, menangis. Orang munafik buat maksiat, ketawa. Itu panggil orang munafik. Orang mukmin tuan-tuan duk buat taat, bangun malam, tengah malam duk teriak. Takut ibadat dia Tuhan tak terima, begitu begini ya Allah. Tapi orang munafik dia buat maksiat, ketawa. Siapa kata? Hatim Al-Asam, seorang ahli sufi kata, tanda-tanda orang beriman, dia buat taat, menangis. Tu orang beriman lah tu. Saya duduk endap tok guru saya. Duduk pondok, duduk mengendap tok guru. Pukul 3 pagi bangkit. Duduk teriak merayu kat Tuhan. Mayang-mayang tahajud, doa, menangis-nangis. Orang beriman, buat taat, menangis. Orang munafik dah tak buat taat, buat maksiat, gelak. Ada depan minum arak, menangis. Ada tak? Hamba tengok. Duduk minum arak, duduk tawak lah aku minum arak. Tak lah. Dia minum, dia gelak. Gelak. Menari. Dia pun duduk menari, ada orang menari, menangis. Sambil minum arak, menari. Gelak. Inilah orang munafik. Buat maksiat, ketawa, gelak. Orang mukmin buat taat, menangis. Kalau orang mukmin buat maksiat, lagi menangis. Dia pun buat taat pun menangis. Kalau buat maksiat, terkena dosa, lagilah teriak, ya Allah. Merayu-rayu, minta Allah terima taubat mereka itu. Itu sifat orang yang beriman. Ya, orang beriman ni buat taat, buat maksiat, menyesal, istihqaq diri mereka itu. Maka ada demikian itu sebab dalam sampainya. Penyebab yang boleh menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala. Yang boleh sampai itu menghinakan diri. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu fakir, hina dina di sisi Allah. Tuhan nak kita menghinakan diri kita. Dalam taat pun Tuhan nak kita menghinakan diri kita. Apatah lagi kalau kita buat maksiat, lagi hinakan diri kita. Bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi rendah diri kita, hina diri kita, lagi dekat kita dengan Allah Ta'ala. Lagi kita sombong dengan Tuhan, lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Dia tuan-tuan sekalian, banyak duit habis. Sedekah sana, sedekah sini. Tapi sombong. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan sebut-sebut, diungkit-ungkit, menyakitkan hati orang. Ini sombong. Tuhan tak suka orang sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak kasih, Allah benci orang yang sombong. Walaupun dia buat taat. Tapi orang yang, makna kata terkadang orang yang buat maksiat, menghinakan diri, lagi Allah Ta'ala sayang. Tu masuk waktu dah. Monti ikut tu. Kita hormati SOP. Sama-sama berdoa, masya-Allah. Minta Allah angkatlah COVID ni. Saya apa hari ni tu kena pergi balai. Dia tanya Datuk tu tadi, "Tok boleh tak? Saya bagi sebulan punya jadual saya. Bagi sekeping seretas. Kira permit untuk sebulan." "Oh, tak boleh. Kena pergi hari-hari." Hari-hari pergi balai. Pergi balai 10 km, patah balik 10 km, 20 km pergi balik. Balai itu yang senang sikit pun, balai lain bayar. Dia korek lah. Pergi mana ni Ustaz? Nak pergi mengajar sekian. Tu kuning ke hijau? Manalah aku tak tahu. Pasal kadang-kadang hijau, dia tukar kuning. Yang kuning tukar hijau.
Dia boleh tukar-tukar. Aku mana aku nak tahu. Tapi tak apalah, kita ikutlah. Tapi makna macam itulah. Jadi kita hormati SOP kita. Kita sampai masuk Isyak lah. Jadi saya nak buat satu kesimpulan. Kita baca matan dia dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang syarah dia. Jadi kita ni begitulah tuan-tuan. Pokoknya kita kena hinakan diri kita kepada Allah. Dalam buat taat pun kita menghina diri. Apatah lagi kalau kita buat maksiat. Jadi Allah suka kita menghinakan diri. Merendahkan diri pada Allah tu. Yang Tuhan cukup suka. Jadi kita jangan sombong, jangan angkuh kepada makhluk, apatah lagi kepada Allah Ta'ala. Kan? Mana disebut oleh Allah Ta'ala, asyidda' alal kufar, ruhama ubainahum. Dengan kafir lawan Islam, kita cengih, kita tegas, merendah, kita sombong dan angkuh, tak apa. Tapi bersama orang beriman, kita bersifat merendahkan diri. Dengan manusia apa kita rendah diri, dengan Allah Ta'ala lagi-lagilah kita merendahkan diri kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.